Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini Agenda Awani bersama saya Nazri Kahar dari World Trade Center Kuala Lumpur. Program imunisasi kebangsaan COVID-19 untuk remaja sudah pun dilancarkan pada hari ini dan pelancaran dilakukan ataupun kick-off sudah pun dilakukan di Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Precinct 8-1 iaitu yang dilaksanakan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan yang turut dihadiri oleh Menteri Kanan Pendidikan. Apa maksud program PIK untuk remaja ini? Kerana inilah yang ditunggu-tunggu oleh remaja kita yang berumur 18 tahun ke bawah kerana fasa pembukaan sekolah sudah pun diaturkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi kita nak tahu lebih lanjut bagaimana proses pelaksanaan yang dirancangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan apakah perkara-perkara yang berbangkit, adakah solusi sudah pun ditemukan dan apakah persoalan-persoalan yang berlegar di kalangan ibu bapa akan dijawab oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi itu semua yang akan saya ajukan bersama saya pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan 1. Assalamualaikum Datuk Dr. Nur Azmi, apa khabar? Terima kasih kerana bersama kami di Agenda Awani pada malam ini. Waalaikumsalam, Saudara Nazri. Alhamdulillah sihat. Terima kasih kerana menjemput saya dalam program malam ni. Datuk, dari pemerhatian Datuk sejak program imunisasi untuk remaja, sudah pun kita ketahui sejak 16 September untuk negeri-negeri yang terpilih seperti Sarawak, Labuan dan juga Sabah. Tetapi hari ini kick-off untuk kebangsaan berlaku di Putrajaya. Jadi secara umumnya adakah program ini berjalan dengan lancar dan apa yang dimahukan oleh pihak KKM akan dicapai, Datuk? Terima kasih Saudara Nazri. Seperti yang kita tahu, Sabah, Sarawak, Labuan telah memulakan lebih awal pada 8 bulan, 11 bulan dan 16 bulan. Kerana di sana peratus vaksinasi telah mencapai tahap yang baik, lebih dari 80%. Maka mereka sudah bersedia untuk masuk ke satu fasa di mana kita akan memberi vaksinasi pada remaja. Apa yang kita hasrat ialah sebab sekolah akan dibuka tidak lama lagi, dijangka pada 3 bulan 10, dan kita ada 3.2 juta remaja daripada 12 tahun hingga ke 17 tahun. Maka mereka ini perlu diberikan vaksinasi COVID-19 untuk supaya mereka selamatlah untuk pergi ke sekolah dalam keadaan yang teratur. Jadi hasrat kita ialah untuk mencapai, kita sudah launching hari ini di Sekolah Menengah Putrajaya Precinct 81 oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan dan juga bersamanya adalah Menteri Kanan Pendidikan pada pagi tadi di mana 311 orang pelajar telah diberi suntikan pada pagi tadi. Saya jangka dah habis dah pada waktu ni. Dengan jayanya alhamdulillah. Hasratnya ialah ini adalah kick off yang kita akan mulakan, dan selepas ini kita akan meneruskan kaedah-kaedah pemberian vaksin pelajar-pelajar di seluruh Malaysia, dan hasrat kita terutamanya ialah untuk mencapai 60% pada penghujung bulan 11 dan untuk mencapai 80% vaksinasi untuk pelajar-pelajar pada hujung bulan 12 atau lebih saya katakan sebelum persekolahan tahun 2022 akan bermula nanti. Menarik. Datuk, bagi kelompok remaja ini, siapa sebenarnya yang dikategorikan antara 12 ke 17 tahun? Cuba Datuk jelaskan, siapa yang tergolong dalam kelompok ini? 12 ke 17 ni, kita sebenarnya pada asal kita akan memberi tumpuan kepada 16 dan 17. Kerana kumpulan ini adalah kumpulan pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan yang besar pada hujung bulan 10 ini. Jadi remaja 16 hingga 17 tahun ini adalah priority group dalam kumpulan 12 hingga 17 ini. Kita telah mendapat kelulusan daripada JKJAV
untuk memberikan suntikan pada pelajar-pelajar umur 12 hingga 17 tahun. Jadi apabila kita buat keputusan ini, maka kumpulan pertama yang kita memberikan kelulusan ialah kumpulan 12 tahun ke atas yang mempunyai comorbidity. Mereka ini telah diberikan kelulusan untuk menjalankan suntikan ini pada 1599 awal lagi, dan mereka ni kebanyakannya akan diberi suntikan di SPPV ataupun di klinik kesihatan yang mana mereka dirawat dan di follow up, diikuti oleh pakar kesihatan keluarga FMS. Dan seperti saya kata tadi, yang bakinya remaja 12 hingga 17 ni kategori lain akan diberikan suntikan mengikut kaedah-kaedah yang kita telah tetapkan, yang kita akan teruskan melaksanakan apabila setelah kita kick off program PIK remaja ini. Datuk, dari angka 3.2 juta yang Datuk jelaskan tadi, iaitu yang berumur 12 hingga 17 tahun itu, adakah ini yang berdaftar dalam kategori pendaftaran melalui ibu bapa mereka dalam MySejahtera, ataupun ia merupakan data yang diperolehi oleh pihak Kementerian Kesihatan dari Kementerian Pendidikan Malaysia? Boleh Datuk jelaskan? Terima kasih Nazri. Dia 3.2 juta ni sebenarnya adalah total semua pelajar-pelajar, sama ada yang berdaftar ataupun pelajar-pelajar yang tidak berdaftar dengan persendirian dan sebagainya. Kita ada 1.17 juta pelajar-pelajar 16 hingga 17 tahun, dan kita ada 2.07 juta pelajar-pelajar 12 hingga 15 tahun. Jadi sebenarnya untuk mereka mendapat suntikan ini, kita telah mewujudkan portal khas. Jadi bagi pihak sekolah-sekolah, umpamanya pengetul sekolah dan sebagainya, mereka perlu membuat pendaftaran di vaksinasi portal lain, portal vaksinasi anakku, untuk kita menyelaraskan pemberian vaksin ini kepada pelajar-pelajar. Dan bagi ibu bapa pula, kita telah nasihatkan supaya mereka mendaftarkan anak mereka sebagai dependent, sebagai orang yang dalam kawalan mereka, penjagaan mereka di MySejahtera. Kerana ini akan memudahkan mereka apabila mereka mendapat sijil digital vaksinasi nanti, memudahkan pergerakan. Dan bagi pelajar-pelajar yang ada handphone, mereka boleh membuat pendaftaran sendiri di dalam MySejahtera. Itu pun sebab sekarang pelajar-pelajar dah banyak ada handphone dan mereka lebih pandai lah umpamanya. Dan bagi pelajar-pelajar yang tidak ada handphone, tidak ada MySejahtera ataupun duduk di pendalaman dan sebagainya, akhirnya mereka juga akan boleh datang dan membawa IC dan secara walk-in untuk mendapat suntikan vaksinasi. Mereka pun boleh buat pendaftaran secara manual pada akhirnya. Datuk, bagi kategori pelajar yang tidak bersekolah, kita tahulah di luar sana ada pelajar yang berada di pusat tahanan ataupun yang tidak dalam arus perdana sekolah kerana mereka tercicir, mereka tidak lagi ke sekolah, mereka yang berada di institusi pemulihan. Adakah dikategorikan dalam PIK remaja kali ini, Datuk? Mereka dikategorikan dalam PIK remaja kali ini. Kalau kita lihatlah sebenarnya kaedah yang kita akan lakukan nanti ialah yang besarnya ialah PPV di sekolah, di mana sekolah-sekolah yang mempunyai pelajar-pelajar yang lebih dari 1,000, maka mereka ini akan dibuat secara berjadual di sekolah masing-masing. Dan yang akan melaksanakan adalah pelaksana daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada SCO, Healthcare Organisers, yang mana yang terlibat adalah pengamal-pengamal perubatan swasta. Jadi ini akan dilakukan satu hari, umpamanya daripada 8 pagi hingga 5 petang, dan dia akan bergerak dari sekolah ke sekolah. Bagi kawasan-kawasan yang contohnya luar bandar, yang mana sekolah-sekolahnya pelajar-pelajarnya sikit, katakan 2-3 ratus orang, maka kaedah ini akan dilakukan dengan menggabungkan sekolah-sekolah ini supaya kita dapat sekurang-kurangnya 1,000 atau lebih orang untuk tim daripada kumpulan doktor pengamal swasta ni untuk datang untuk memberikan suntikan. Kita juga ada buat program outreach umpamanya pada mereka-mereka dalam pedalaman
dan juga kepada mereka-mereka pelajar-pelajar, remaja-remaja yang terlantar, yang tidak ada di institusi, dan juga kepada soalan Saudara Nazri tadi tentang pelajar-pelajar atau remaja yang tidak berdaftar, tidak sekolah, ataupun mereka yang dilindungi, mereka yang di pusat pemulihan, ataupun mereka di depo tahanan. Maka kita akan pergi ke sana, outreach, untuk memberikan suntikan. Pada mereka yang ada ibu bapa dan penjaga, maka ibu bapa dan penjaga akan beri surat kebenaran. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat dikesan ibu bapa dan penjaga, maka ketua di unit itu akan diberikan kuasa untuk memberikan kebenaran supaya suntikan remaja dapat diberikan. Jadi dengan ini, Saudara Nazri, kita program ni kita tidak nak mana-mana anak-anak ataupun remaja ini yang tercicir daripada program. Ini adalah penting sebab apa? Kita dah memang objektif utamanya ialah untuk memberikan keselamatan kepada remaja kita apabila mereka balik ke sekolah, dan kalau ada jangkitan maka tidak ada jangkitan yang serius, dan ini kita berhasrat akan mengurangkan masalah-masalah umpamanya kematian dan sebagainya. Dan juga sekali lagi program ini juga akan meningkatkan lagi prestasi ataupun peratusan rakyat Malaysia yang diberikan suntikan pelalian. Tapi yang kita nak kan 80 hingga 90%. Dato', apakah tindakan yang wajar ataupun yang wajib ataupun yang perlu dilakukan oleh ibu bapa apabila program PIK remaja ini sudah pun dilancarkan dan akan sampai ke sekolah-sekolah yang ditentukan itu? Jadi, apa peranan ibu bapa sekarang? Sama ada mereka perlu merujuk kepada pihak sekolah, menunggu pengumuman daripada portal MySejahtera, ataupun mereka perlu mendapatkan pengesahan daripada pihak Kementerian Pendidikan ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini juga menjadi persoalan di kalangan ibu bapa kita, Datuk. Silakan. Terima kasih, Saudara Nazri. Satu soalan yang cukup penting dan baik. Yang pertamanya, seperti saya kalau boleh saya ulang balik tadi itu, ibu bapa perlu membuat pendaftaran di MySejahtera. Sama ada anak sebagai dependent, anak yang dijaga, ataupun anak itu sendiri buat. Ini penting. Dan pihak sekolah akan membuat pendaftaran di portal vaksin anakku. Jadi daripada situ penyelarasan akan dapat dibuat. Dan pelajar-pelajar ini yang MySejahtera akan dapat appointment, akan dapat janji temu daripada MySejahtera. Ataupun daripada sekolah mereka akan memberikan maklumat kepada ibu bapa tentang di mana anak-anak ini patut mendapat suntikan. Dan ibu bapa dinasihatkan untuk seperti saya kata tadi, menandatangani surat kebenaran untuk memberi suntikan, dan jika mereka tidak dapat datang pada hari itu nak digantikan dengan wakil, maka dia terpaksa membuat satu surat kebenaran wakil untuk membawa anaknya. Janji orang yang wakil itu mesti umurnya lebih daripada 18 tahun. Jadi pada hari itu sebenarnya apabila dapat appointment, mereka pergi sama ada ke sekolah yang telah ditentukan ataupun kepada PPB awam yang ditentukan ataupun PPB integrasi yang terlibat. Jadi sebelum saya teruskan lagi, saya nak beritahu juga kaedah-kaedah yang saya ceritakan tadi. Kaedah yang kita wujudkan secepatnya akan memberikan peratus suntikan yang bermula lebih cepat ialah kaedah menggunakan PPB awam yang masih beroperasi. Hari ini kita lihat PPB awam dan juga PPB integrasi yang boleh melakukan suntikan 1,000 hingga 3,000 orang di integrasi umpamanya, telah mula kekosongan sebab peratusan adult population, populasi orang dewasa ni dah menghampiri, dah lebih daripada 78% telah diberi suntikan. Jadi tempat ni dah mula kosong, sedangkan operasi di PPB awam dan PPB integrasi masih berlanjutan sehingga pertengahan bulan 10. Jadi apa yang kita telah cadangkan ialah kita akan memulakan secepat mungkin, yang mana di mana PPB awam yang disenaraikan akan dimaklumkan secepat mungkin oleh Yang Berhormat Menteri dalam kadar yang segera, mungkin esok. Dan apabila ibu bapa mendapat appointment yang saya katakan tadi, mereka pergi ke tempat yang telah ditentukan.
Jadi pada hari itu kita naklah ibu bapa mengiringi anak-anak. Sebab apa? Kita nak tahu status kesihatan anak-anak pada hari suntikan. Dan juga kita nak tahu jika perlu intervensi apa-apa pada anak-anak. Dan juga satu perkara lagi, kita hanya pantau anak-anak selepas suntikan lebih kurang 15 minit. Jadi selepas tu ibu bapa boleh memantau anak-anaknya jika ada masalah dan sebagainya. Jadi ini yang kita harap daripada peranan ibu bapa dan peranan pengetua dan ketua-ketua institusi. Seperkara lagi saya nak nasihatkan ialah untuk bawa anak-anak ni pastikan mereka dapat cukup rehat. Jangan panik malam tak dapat tidur. Cukup rehat. Jangan maklumlah Jarum kan. Yeah. Cukup rehat. Banyak orang badan besar, Jarum takut. Jadi kita tahu ni. Jadi kita pujuk anak-anak rehat cepat dan bagi mereka sarapan dan bawa mereka. Dan seperkara lagi selepas suntikan kita nasihatkan supaya anak-anak jangan libatkan diri dengan program-program ataupun acara-acara yang lasak. Yang rasak 1 minggu tu jangan buat. Ini perkara-perkara yang penting supaya kita dapat mengurangkan masalah lah selepas suntikan. Datuk, di kalangan ibu bapa juga ada, kita sudah pun mendengar mereka tidak mahu menghantar anak mereka mendapatkan suntikan kerana mereka tidak yakin ia selamat untuk diberikan kepada remaja bawah 17 tahun ke 12 tahun ini. Dan bagi ibu bapa yang tidak mahu mendaftarkan kerana alasan-alasan anak mereka ada alahan bagi ini ataupun sebarang vaksin dan ubat. Jadi apa tindakan KKM dan juga KPM tentang hal ini, Datuk? Baik, seperti saya katakan tadi, objektif kita utama ialah untuk menurunkan kadar jangkitan yang serius dan juga kematian, dan juga untuk meningkatkan peratus imunisasi negara. Kita juga untuk nak selamatkan anak-anak yang tidak dapat diberi vaksinasi kerana penyakit dan sebagainya. Jadi pertamanya, kalau ibu bapa yang tak nak bawa sebab anak-anak ada masalah. Contoh saya bagi adalah anak-anak yang mempunyai alergik yang sangat serius. Sangat serius. Manakala kena apa-apa dia jadi alergi pada badan dia, alahan. Yang keduanya anak-anak yang dalam rawatan yang serius, umpamanya kanser dan sebagainya, yang mana badannya adalah lemah. Dan yang ketiganya anak-anak yang juga mengambil ubat. Contohnya ubat-ubat macam steroid dan sebagainya yang boleh melemahkan badan. Jadi ini semua anak-anak yang begini, mereka dalam dalam rawatan dan pantauan hospital oleh pakar-pakar. Jadi mereka ni adalah golongan khas yang kita memang tidak dapat memberikan vaksinasi. Walau bagaimanapun, Saudara Nazri, kita lebih bimbang pada ibu bapa yang tak nak bawa anaknya untuk cucuk kerana dipikir masalah-masalah lain. Umpamanya dipikir bahaya dan sebagainya. Dipikirkan tentang side effect dan sebagainya. Jadi saya nak nasihatkan, yang pertamanya, kelulusan Pfizer ini telah diberikan, Pfizer BioNTech ini telah diberikan kepada remaja 12 hingga 17 tahun. Dan kelulusan ini telah mendapat kebenaran approval daripada NPRA di Malaysia, kelulusan bersyarat ini, dan tidak ada masalah yang serius yang akan terjadi pada anak-anak. Masalah kita katakan side effect lah, dia sebut sini AEFI, after event punya masalah AEFI. Kalau ada pun yang ringan. Jadi contohnya lepas suntikan ada yang ngadu demam sikit, sakit kepala, sakit otot, rasa bengkak sikit, rasa lenguh sikit. Itu perkara biasa dalam 1 hari atau 2 hari. Kalau kita ambil suntikan vaksin yang lain-lain pun kita akan dapat juga perkara macam tu. Ada orang yang dapat, ada orang yang tak dapat. Ada orang yang demam, ada orang yang tidak demam. Tetapi risiko AEFI ataupun side effect yang sangat serius adalah sangat-sangat jarang berlaku. Sangat-sangat jarang berlaku. Dulu ada disebutkan boleh terkena pada masalah jantung seperti myocarditis, pericarditis, maknanya radang pada otot jantung ataupun selaput jantung. Tetapi ini adalah peratusan yang sangat sedikit. Ada kajian menunjukkan kalau seseorang tu kena COVID, peratusannya lebih tinggi daripada seseorang yang diberikan vaksin. Dan malah kebaikan vaksin ni melebihi daripada orang-orang yang tidak vaksin yang terkena COVID-19. Jadi perkara ni sangat-sangatlah penting, menjadi hasrat kerajaan untuk mencapai tahap
kita katakan semua remaja jangan tercicir daripada suntikan vaksin, semua remaja yang bersekolah dapat balik ke sekolah dengan selamat dan teratur. Maka saya dengan ini juga saya nak menyeru kepada semua ibu bapa, please tolonglah bertanya kepada orang yang mengetahui dan boleh cek dengan KKM dan KPM yang stakeholders yang penting ni, dan juga institusi-institusi lain lah, seperti MARA umpamanya, seperti di JAKIM kalau Madrasah Tafiz, ataupun di Angkatan Tentera Malaysia jika maktab tentera dan sebagainya di mana ada pelajar. Jadi tanya betul-betul, jangan dapat maklumat daripada orang-orang yang tidak yang tidak ada asas yang betul. Jadi ini sangat penting untuk menjamin keselamatan semua pelajar-pelajar kita untuk balik ke sekolah. Datuk, bagi jenis vaksin Pfizer-BioNTech ini yang diberikan kepada remaja ini, adakah sama dengan yang diberikan kepada golongan dewasa kita yang kita sedia maklum sekarang, Datuk? Ya, Pfizer vaksin Comirnaty ni, iaitu Pfizer-BioNTech ni adalah vaksin yang sama yang diberikan kepada mereka yang dewasa. Jadi apa yang kita akan, dia juga memerlukan 2 dos yang berselang 21 hari, dan Pfizer ni datang daripada satu vial untuk 6 orang 6 dos. Satu vial itu kalau kita buka, dia tidak boleh melebihi 6 jam dan diberikan kepada 6 orang. Dan suntikan yang kita beri adalah 0.3 mil. 3 mil. Jadi apa yang dikeluar oleh syarikat pengeluar ni telah mengatakan bahawa dos yang diterima oleh remaja 12 hingga 17 adalah sama dengan dos orang dewasa. Datuk, Yes. Datuk dah terangkan sedikit tadi rasional kedua ibu bapa ataupun penjaga perlu menandatangani borang kebenaran dan perlu bersama dengan anak-anak apabila menerima vaksin di PPV awam ataupun PPV integrasi ataupun PPV yang ditentukan oleh pihak KKM. Jadi apa rasional lain yang Datuk rasa perlu diambil perhatian oleh ibu bapa supaya tidak ada kataupun persoalan di kemudian hari, Datuk? Kalau saya nak tambah kat sinilah, ada juga antara pelajar-pelajar ni yang duduk di asrama penuh. Dan juga ada pelajar yang duduk di asrama harian umpamanya. Dan mereka asrama penuh ni mereka belum balik lagi ke sekolah. Jadi kita nak nasihatkan mereka ni akan mendapat appointment, janji temu daripada MySejahtera untuk pergi ke klinik-klinik yang telah ditentukan, contoh klinik-klinik pengamal perubatan swasta, GP lah, yang ditentukan untuk mengambil suntikan, ataupun ke sekolah-sekolah yang berdekatan dengan rumah mereka untuk dos pertama. Jika sekolah mereka tidak buka lagi, maka dos kedua pergi ambil di tempat yang sama. Nanti akan diberikan juga appointment tu. Tetapi jika mereka dah balik ke sekolah, maka dos kedua akan diberikan di sekolah, di sekolah mereka yang ataupun sekolah-sekolah yang berhampiran yang memberikan suntikan vaksin. Dan juga kita telah buat keputusan juga dengan penggunaan PPV awam dan PPV integrasi yang akan bermula secepat mungkin ini. Kita juga membenarkan walk-in. Kita membenarkan walk-in. Jadi pada ibu bapa yang risau dan bimbang ni, terus saja pergi ke PPV yang kita akan senaraikan secepat mungkin nanti, supaya pergi dan bawalah IC. Ingat, ayah dengan atau mak atau penjaga mesti bersama dan sign surat kebenaran di depan doktor yang ada di PPV itu. Jadi inilah yang kita nak ibu bapa atau penjaga buat dalam usaha kita untuk melihat tidak ada yang tercicir, remaja yang tercicir daripada suntikan ini. Datuk, akhir sekali mungkin dalam 30 saat, soalan saya yang terakhir. Bagi anak-anak sekolah antarabangsa, sekolah tahfiz, sekolah swasta ataupun belajar di rumah, adakah mereka juga tergolong dalam kelompok ini, 12 hingga 17 tahun ini? Ya, tentu. Sebab tu dalam contohnya dalam CITF lah kan, dalam jawatankuasa khas ni, COVID ini, yang kita letakkan juga sebagai ahli ialah ketua pengarah ataupun wakil daripada JAKIM. Kerana JAKIM ni yang akan ada pendaftaran madrasah, sekolah-sekolah agama,
sekolah menengah agama, sekolah sekolah tahfiz dan sebagainya yang di luar kawalan KPM. Jadi mereka ni termasuk dalam 32 juta itu, dan seperti yang saya nyatakan tadi, mereka juga akan diberikan appointment atau janji temu MySejahtera untuk hadir pada sekolah-sekolah yang telah ditentukan jadual suntikan vaksin. Okey. Dan jika mereka yang tidak berdaftar pula ada di rumah, di pedalaman sebagainya, maka kita ada laporan daripada vaksin anakku, portal vaksin anakku itu, maka KKM akan buat jangkau luar, outreach untuk pergi ke tempat yang mana mereka duduk, yang tidak dapat keluar umpamanya, ataupun terlantar anak-anak remaja ini untuk memberikan suntikan. Terima kasih. Begitu terperinci penjelasan Datuk pada malam ini, tetapi mungkin dalam minggu depan ke ataupun 2-3 minggu lagi apabila pelaksanaan semakin meluas, mungkin Datuk boleh hadir sekali lagi bersama saya untuk menjelaskan dari sudut perkembangan dan juga isu-isu yang berbangkit. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi Ghazali, Yang Berhormat Timbalan Menteri Kesihatan 1, untuk kita bercerita tentang program imunisasi kebangsaan COVID-19 bagi remaja ataupun PIK remaja. Jadi itu saja agenda Awani pada malam ini. Saya Nazir Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.